ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم أنت السهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Terima kasih Tuhan dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam menyambung kuliah kita berkenaan dengan kitab Kharitatul Mustaqbal fil Hadits Nabawi. Itu berkenaan dengan kronologi kiamat dari perspektif hadis Nabi SAW. Apa yang kita nak sebut pada malam ini, oleh kerana kita berhenti ni agak lama kerana wabak yang melanda kita, dan kita masih lagi dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian Covid yang merebak termasuklah dalam negeri kita ini. Dari masa yang ada itu agak terhad. Dan waktu isyak kita telah berhenti dan kita azan dan juga kita solat kerana perhimpunan pada musim ini tidak digalakkan lama dan tidak digalakkan berhimpun. Ala kulli hal, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita dengan ketetapan begini, maka kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan doa dan munajat kita pada Allah, yang mudah-mudahan Allah taala menerima segala perkara yang kita minta di saat kita dalam keadaan susah ataupun di saat dalam keadaan senang. Pada malam ini kita sambung hadis nabinya pada muka surat yang ke-34, tetapi perbincangan kita pada muka surat yang ke-32 masih lagi belum selesai. Itu berkenaan dengan hadis Nabi SAW an Abi Amir atau Abi Malik Ash-Sha'ari, daripada Abu Amir ataupun Abu Malik Ash-Sha'ari. Dia sebut berkenaan dengan Nabi SAW sebut akan terdapat daripada golongan umat aku ni yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat muzik, dan akan terdapat golongan yang tinggal di puncak bukit sambil datangi para pembantu memenuhi keperluan seharian mereka. Apabila golongan fakir datang kepada mereka untuk memohon sesuatu, mereka menjawab, datanglah semula kepada kami esok. Lantas Allah memusnahkan mereka pada malam itu dengan menggoncangkan bukit tersebut sehingga hancur,
serta sebahagian mereka diubah menjadi kera dan khinzir sehingga hari kiamat. Apa yang telah kita bincangkan dalam hadis ini? Yang pertama sekali, hadis ini tidak bersifat dengan muallaq, iaitu tergantung. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan daripada guru beliau Hisham bin Ammar. Oleh itu para ulama hadis tidak menilainya sebagai dhaif. Sebaliknya hadis ini dinilai dhaif pada sebahagian fuqaha, sedangkan mereka bukannya ahli hadis. Baik, sebagaimana yang telah saya sebut sebelum daripada ini, cuma sebagai penambahan kepada kita pada malam ini, nilaian hadis ini ada yang mengatakan hadis ini adalah muallaq. Muallaq ni maknanya hadis yang digugurkan pada permulaan. Sama ada satu perawi ataupun lebih dinamakan sebagai muallaq, tergantung ni, kerana sanadnya dibiarkan terputus pada peringkat bawah dan hanya bersambung pada peringkat atas, seolah-olah hadis itu tergantung. Hadis itu tergantung. Oleh kerana Al-Imam Al-Bukhari menulis dalam kitab dia hadis ini, maka diterima pakai dalam memahami keadaan situasi hari kiamat. Kerana apa? Kalau kita tengok daripada apa yang disebut oleh Nabi ini, 2-3 perkara yang kita dapat. Yang pertama sekali, akan terdapat daripada golongan umatku yang menghalalkan zina. Zina ni dianggap perkara yang biasa pada zaman hari ini. Zaman dulu jarang kita nak dengar berzina ni. Sekarang ni berleluasa. Malahan setengah daripada negara menjadikan zina ini salah satu daripada perniagaan, salah satu daripada perniagaan. Termasuklah puak-puak yang melakukan perkara begini, mereka minta dengan pihak kerajaan supaya diberi kebebasan kepada pekerja seks, dia panggil. Satu memorandum dihantar kepada hak asasi manusia supaya pekerja-pekerja seks diberi kebebasan sebagaimana negara-negara lain. Ini bukan sahaja kerja gila, tapi kerja bodoh, dia panggil. Kalau kerajaan layan benda begini, maka kerajaan telah pun menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Oleh kerana Malaysia ni majoritinya umat Islam, majoritinya orang Islam, bukan ramai kafir Malaysia ni. Islam satu, Melayu pula satu. Islam, Melayu pula. Memberi keselesaan kepada pekerja seks ini bukan sahaja bercanggah dengan Islam, tapi bercanggah dengan adat susila Melayu itu sendiri. Kerana manusia yang berzina, keseronokan hanya sekejap sahaja, tetapi perkahwinan mendapat pahala. Suami yang dicari rezeki untuk keluarga, buat balik rezeki, dapat pahala, dengan syarat rezeki itu rezeki yang halal. Bersusah payah seorang suami dicari rezeki untuk pelihara suap makan anak dia, itu satu benda yang mendapat pahala. Sebab perkara tersebut merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan. Malahan Allah Subhanahu wa ta'ala galakkan orang yang berkemampuan, pemuda-pemuda yang berkemampuan, supaya mereka berkahwin. Kalau anak kita sebut bahawa dia nak berkahwin, kahwinkan dia. Cari kerja untuk dia kalau tak ada kerja.
Jangan timbulkan soal belajar tak habis lagi ke apa lagi ke. Dia boleh kahwin dan dia boleh mengaji. Jangan jadi asbab mengaji lagi anak kita tu duduk kawan dengan perempuan dah masa mengaji. Kalau kita boleh pantau, kita pantau dia dengan baik. Tak boleh pantau, kahwinkan dia. Jangan menjadi perkara tersebut menjadi perkara yang menghalang untuk kita kahwinkan dia. Tanya dia elok-elok, mau nak menikah ke mau nak mengaji? Beri dua pilihan. Kalau nak mengaji, jangan buat perangai begini. Kalau nak menikah, berhenti, cari kerja, menikah. Menikah. Ada dia jawab kata nak dua-dua. Budak-budak dia pandai jawab lah. Nak dua-dua, kita buat cara dua-dua. Sebab apa? Lah ni ramai, banyak perniagaan online lah apa. Aku tak mahu lah bila mau menikah nanti beritahu ke anak bahawa aku pula nak tanggung makan minum kamu. Ini merupakan satu perkara yang berlaku pada zaman hari ini, realiti kehidupan depan mata kita. Untuk tidak para pemuda ni membawa diri mereka kepada penzinaan. Kerana zina itu satu dosa yang besar dan merosakkan keturunan. Merosakkan keturunan jadi rosak, jadi punah kerana berzina. Jadi perkara itu perkara yang kalau kita tak ambil perhatian, dia jadi makin lama makin merebak. Oleh kerana itu pesanan saya untuk para pemuda, jangan kita acah-acah duk mesej perempuan kalau kita tidak ada kemampuan untuk berkahwin. Dia duk khayal, duk mesej perempuan tu, duk mesej perempuan ni. Tu yang dia khayal, jadi khayal, rata-rata jadi nak pada perempuan tu adalah sifat semula jadi. Tapi kita duk mesej dengan dia buat apa? Budak zaman lalu dia main game. Game PUBG dia panggil. Dalam tu dia duk main dengan macam-macam lah game tu, game menembak. Perempuan pun ada dalam tu, laki pun ada. Kalau dia main dengan perempuan, dia tanya nombor telefon berapa, tanya Facebook, tanya Instagram. Dia kenal kat tu, kenal asal daripada main game. Bukan saja-saja menata kafe duk buat game tu. Menata kafe duk buat game tu bukan saja-saja. Dia kau anak cucu kita sampai tak mengaji, sampai tak menghafal. Sampai kita guru-guru mengajar kelas online pada budak-budak ni terpaksa ada cabaran. Pukul 2, 3, 4 pagi tak tidur lagi duk main game. Kerja rumah entah ke mana, hafalan entah ke mana. Ini perkara yang berlaku. Cabaran kita mengaji musim Covid ni. Tidak ada apa-apa faedah sedikit pun. Anak-anak yang kita biarkan, biarlah anak kita jakun, tak ada telefon pun tak apalah. Tetapi adab dan akidah anak-anak kita dijaga. Tak ada telefon pun tak apa. Orang zaman dulu tak ada telefon boleh hidup. Boleh hidup, tak ada masalah. Zaman dulu duduk mana ada telefon ni. Boleh hidup. Zaman lah ni kalau tak ada telefon, budak-budak nak mengaji online. Itu salah satu cabaran ibu bapa, termasuk saya sendiri, sebab saya pun ada anak juga. Cabaran untuk hadap benda tu di zaman moden adalah satu-satu daripada cabaran kita. Kita terpaksa beri pantauan kepada anak tu lebih sangat. Kenapa? Kerana dia mudah terjebak dalam perkara yang Allah Ta'ala larang, yang menyebabkan boleh membawa kepada penzinaan. Oleh kerana itu saya pesan pada orang muda, jangan mesej perempuan, hantar chat pada perempuan ke apa ke jangan, kalau kita tidak ada kemampuan untuk berkahwin. Sebab itu merupakan pintu kepada berlakunya penzinaan. Laki banyak lagi kita nak kawan. Orang perempuan kawan sama perempuan banyak lagi. Apa lagi kawan dengan laki? Baik. Yang keduanya Nabi sebut sutera.
Jadi maksudkan sutera tulen dan pengharamannya adalah terhadap kaum lelaki. Baju sutera. Sebab apa orang lelaki diharamkan? Allah Ta'ala sedia sutera yang cantik di hari akhirat untuk dia, untuk memakai syurga. Sundusin wa istabrak. Dalam syurga itu ada apa orang panggil, selain daripada emas, permata, makanan yang sedap, pakaian juga mahal. Kecuali apabila doktor mengesahkan bahawa orang ni penyakit kulit yang kena berubat dengan kain sutera, dia kena pakai sutera, barulah kulit dia ni mungkin tidak ada gatal dan sebagainya, maka dia kena pakai. Ada akuan daripada doktor. Begitu juga berkenaan dengan gelang yang dipakai di tangan. Contoh, gelang zaman dulu, bukan zaman dulu juga, 2, 3, 4 tahun lepas lah, ada gelang magnetik dia panggil, untuk pakai di tangan. Laki pun pakai, perempuan pun pakai. Maka telah dikeluarkan fatwa berkenaan dengan gelang tersebut. Haram bagi lelaki memakai ini. Bersifat dengan ubat, dia kata tidak ada doktor yang mengesahkan bahawa pakai gelang ni merupakan ubat yang terbaik. Kerana bab kesihatan ni bukan kita tanya pengeluar produk. Bab kesihatan ni kita tanya ahli dia. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada siapa yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. Ahlal dzikri dalam bab kesihatan itu para doktor. Doktor tidak ada yang mengakui bahawa gelang tu boleh dipakai dengan cara terbaik sekali. Dah, ada lagi cara lain, maka ubat. Nak buang toksin daripada tubuh, ada dia jual penampal di kaki tu. Yang kita tampal di kaki itu boleh buang toksin. Selain daripada pakai gelang. Kajian pemakaian gelang bagi lelaki ini dibuat oleh seorang pensyarah Universiti Kebangsaan, iaitu Dr. Azhar Yaakob, orang Kelantan. Dr. Azhar Yaakob, suami kepada Ustazah Datuk Nur Hafizah Musa tu. Dia buat kajian masa tu. Tak banyak, lebih kurang 15-16 line je. Dia punya tulisan dia berkenaan dengan hukum memakai gelang magnetik bagi lelaki. Jelas bahawa benda tu haram. Termasuklah gelang kayu koka ke, kayu kemuning ke, apa-apa sahaja yang dikatakan membawa khasiat dan sebagainya. Ada juga orang kata ada jenis ubat yang tampal, ada ubat jenis makan. Ya, ubat-ubat tu kan doktor lah ubat tu. Bukan dok main orang dengar orang kata ubat ni pakai. Dah. Tanya ahli dia. Tanya ahli dia macam mana. Nabi pun suruh kawan tu minum air kecil unta. Walaupun Nabi suruh minum air kecil unta dan dia pergi minum sungguh, tapi sahabat lain pakat minum air kecil unta kalau sakit. Dah. Bermakna arahan itu khusus untuk dia. Boleh faham tu? Dia pergi berubat-berubat, dia kata Rasulullah makan ubat ni, makan apa perut jadi besar ni, mungkin dia hepatitis lah mungkin. Minum air kecil unta, balik dia tak ada apa lah, tak ada air kecil minum. Kita pergi Mekah dengar syarah boleh minum air kecil unta, minumlah kita, naik bitan, perut habis loya, muntah hijau kita kata. Nampak ni? Kenapa? Kerana tidak memahami hadis dengan baik. Begitu juga dengan bab sutera, bab apa sahaja. Dan arak haram. Ada pesta arak. Lebih teruk lagi ada lesen arak. Negara Malaysia ni negara orang Islam ramai. Macam mana negara Malaysia ni boleh ada kilang arak, sedangkan dia tu negara kita ni orang Islam ramai daripada orang bukan Islam. Sepatutnya arak dalam Malaysia ni kena import daripada luar. Oleh kerana apa? Oleh kerana orang bukan Islam sikit peratus dia nak banding orang Islam. Kenapa perlu adanya kilang arak sedangkan orang Islam ni ramai?
Ni kita nak tanya, kerajaan dulu ke kerajaan sekarang, kau nak naik, kau dok berebut ke, kena jawab benda ni. Tak kira lah parti mana pun. Kau dah kata hidup Islam, Melayu Islam, Melayu Islam, cuba tanya sikit. Berapa puluh tahun dah kilang arak ni buka ni? Apa dia bagi lesen? Untuk apa dia beri lesen? Sedangkan ramai orang Melayu, ramai orang Islam dok kata Melayu Islam, Melayu Islam kan ramai. Dengar orang politik ni marah ni, peduli pun nak marah pun. Dia buat kerja tak betul. Berkenaan dengan arak ni kerja tak betul. Saya bercakap ni bukan wakil mana-mana politik. Setengah orang masjid dia tak setuju kita bercakap gini. Sebab mungkin kena atas parti dia. Lepas tu mesyuarat sama-sama dia tu, dia pun katalah kita tak setuju ustaz ni kata. Tak setuju ustaz ni. Babah dia bercakap politik dalam masjid. Cakap politik apa? Cakap bab hukum. Nah, cakap bab hukum. Ini bab hukum tak kira siapa orang politik mana pun. Dia main politik dalam masjid sungguh. Tuan-tuan saya nak pesan tuan-tuan hak mari ramai-ramai ni, hak mengaji dengan saya. Tuan-tuan parti apa ke puak mana ke, bila masuk masjid tuan-tuan kena tinggal parti yang tuan-tuan anut tu dengan kasut tuan-tuan di pintu masjid. Tinggal situ. Kalau ada hak merah, tinggal merah situ. Kalau ada hijau, tinggal hijau. Tinggal dalam kasut tu je. Jangan buat naik atas masjid. Jangan berpolitik dalam masjid. Boleh faham ni? Bukan nak marah, tak nak sebut. Jangan politik dalam masjid. Tinggal parti di situ. Saya pun ada parti apa saya tinggal. Sebab apa? Semua kita tegar. Sebab dengan tidak betul. Jadi apa soalan saya pada kerajaan, apa relevannya kilang arak dibuka, sedangkan di Malaysia ini peratus orang Islam lebih ramai daripada orang yang bukan Islam. Sepatutnya arak tu jadi mahal. Sebagaimana rokok mahal. Betul tak? Rokok harga mahal kenapa? Kena import daripada luar bawa mari sini. Arak pun begitu. Ni ada kilang. Jawapannya kan kerana orang Melayu duk tumpah mata kedaruh arak tu. Hak tu yang jadi ramai tu. Jadi banyak tu. Jadi kita nak kurangkan orang minum arak. Mabuk-mabuk langgar tengah jalan semua ni, kita nak kurangkan dia dengan cara ni. Dengan cara kita kurangkan, matikan akar yang ada itu. Baik. Dan alat muzik. Baik. Ini sebagai penambahan yang telah kita bincangkan. Saya dah sebut dalil pengharaman muzik ini kalau berdasar kepada hujah yang saya telah sebut, berdasar kepada hadis Nabi SAW, bahawa memang muzik itu diharamkan. Lalu, macam mana ada setengah orang boleh kata halal tu macam mana? Harus tu macam mana? Baik. Dia ambil daripada hadis yang saya sebut dah ni, bahawa Abu Bakar pada satu hari, Abu Bakar dengar gendang-gendang dalam rumah Nabi. Masuk dengan gendung-gendung. Jadi seruling syaitan, kata Abu Bakar. Rasulullah kata biarkan dia. Bila Rasulullah kata gitu tu, bermakna di situ hadis dibincang, dan itulah titik perselisihan di kalangan ulama. Baik, kita tengok macam mana. Dia kata, Rasulullah kata biarkan dia begitu, kerana yang main muzik tu ramai terdiri dari budak-budak, bukannya orang tua, dan orang wanita yang mereka sekali tu je main muzik, bukan sentiasa. Maknanya dia bukan muzik gendang-gendang gitu je, bukan jadi kumpulan, tidak. Orang kita ni jadi kumpulan. Malahan yang salah fahamnya, buat kumpulan muzik untuk berdakwah katanya. Buat kumpulan muzik untuk berdakwah. Sebenarnya dakwah tidak perlu kepada muzik. Dakwah perlu kepada hujjah. Orang tertarik kepada Islam dengan hujjah. Firman Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Kul, katakanlah, hadhihi sabili, ini jalan aku, ad'u ila Allah, dakwah orang, ajak orang balik pada Allah, ala basirah, di atas hujjah, bukan di atas nyanyian dan sebagainya, tidak. Saya telah sebut dalam dakwah ada usulud dakwah, asal dakwah itu, ada uslubud dakwah, ada cara berdakwah. Cara berdakwah pun cara Nabi, asal nak ambil dakwah ni pun daripada Nabi SAW, bukan daripada orang lain. Baik. Kalau kita tengok di antara perkara yang mengharuskan dan perkara yang mengharamkan, ramai orang tak faham bahawa orang kata dah Arab baca syair tu, syair Arab baca tu bukan muzik, tu macam sajak gitu je. Dia bukan muzik, dia macam sajak gitu je. Dan kalau kita banding dua-dua dalil ni, kita mari tak sekali lah dua-dua dalil ni, satu mengharamkan, satu mengharuskan. Memang kuat dalil kata mengharamkan, kuat dalil kata haram. Jadi di mana tempat yang kita nak duduk bab muzik ini? Di mana tempat kita nak duduk bab muzik ini? Kita duduk pada tempat yang jangan berlebih-lebihan di dalam muzik. Kita kadang-kadang tak boleh nak elok dengan muzik ni, tak boleh nak elok. Betul tak? Tak boleh nak elok. Kadang-kadang telefon kita pun muzik. Tak tengah semaya Allahu Akbar, telefon tu imam bunyi, selamat tinggal pujaan Mak Jais. Tu imam lagu Mak Jais. Mak mau duduk gitu. Kadang-kadang lagu Hindustan. Dah. Jadi teruk sikit. Dan kalau tak punya muzik gitu, bunyi tong ting tong ting tong tong, muzik juga. Mana benda tu tidak boleh nak elok. Bunyi kering kering, muzik juga, bunyi juga. Jadi bab tu kita terima berpada-pada, bukan tolak terus, tidak, berpada-pada lah bab tu. Tu saya ambil pertengahan lah. Walaupun begitu saya menghormati pandangan yang mengharamkan. Saya menghormati pandangan dia. Mengharamkan tu mungkin dia ada usul-usul yang tertentu. Tapi kalau bab ni kita tak boleh nak elok tu, kita kira tak apa. Tapi kalau boleh kita elok, kita elok. Contoh kalau kita pasang radio dalam kereta kita, dah pasang radio. Pasang radio, tiba-tiba ada orang kuliah. Orang kuliah kapur ke Quran, kita kata mengantuk, pum, kita pusing lagu, tu kacau tu. Apa tu kacau kita kata, sebab mula-mula lah kita dengar Quran lagu. Kalau kita dengar radio, tazkirah, tiba-tiba iklan sekejap ke apa, dia masuk lagu, kita nak macam mana? Bukan kita yang pengacara kepada siaran radio tu. Boleh nampak ni, maknanya perkara yang tak kita perlu elok. Kita pergi di apa ni orang panggil sembah ke, pergi di pasar raya ke, kalau raya lagu raya, tak boleh nak elok lah tu. Takkan kita nak sebut pada tokai Cina tu, dia tak tahu apa haram ke halal. Tokai tutup ni, haram muzik ni, ayah dia kata. Dia tak faham apa. Nampak? Tetapi kalau tempat itu kita yang perintah, kata-kata perintah macam mana? Rumah kita, rumah kita. Kalau cucu nak tengok jenis kartun tapi ada muzik sikit-sikit, budak. Dalilnya hak Abu Bakar tadi lah. Budak nak tengok, silakan. Ni mak budak, anugerah juara lagu. Tu dia, bukan budak lah tu mak budak. Duduk depan TV. Mengaji pun tak mari, apa pun tak buat, nasi pun tak menanak, masak pun tidak. Kenapa? Anugerah juara lagu. Itu kacau. Yang tu kacau. Kita tengok cerita kadang-kadang, tengok drama. Drama ni ada yang boleh memberi pengajaran kepada kita.
Dan kalau kita tengok drama lah ni lah, saya duk nampak banyak hak beri pengajaran. Nak banding dengan kisah-kisah dulu tu, dan kisah dulu pun ada beri pengajaran. Contohnya cerita Piramli. Pengajaran yang paling banyak cerita Piramli. Nah, cerita madu 3, hak nak berkahwin ramai. Kena menipu semua. Nak buat giliran. Mula-mula balik rumah awak, lepas tu balik rumah saya, sampailah Abah Jamil mampus, dia kata. Tu kata Piramli lah. Ada pengajaran yang banyak, bujang lapuk ke apa ke, cerita yang mengandungi pengajaran. Cuma saya tak pernah tengok lagi satu cerita, kecuali cerita tu dia buat tapi orang Iran lah buat cerita tu. Nama apa lupa dah. Satu filem yang mana dalam filem tu tidak ada orang jahat. Biasa filem ni dia ada orang jahat dan orang baik. Berlawan dua tu mesti menang orang baik dah punya. Nah, filem ni dia tidak ada orang jahat. Dalam filem tu semua orang baik. Dalam filem tu cerita dia dua beradik. Ada satu pasang je kasut yang digilirkan di antara adik dengan abang. Adik sekolah pagi, abang sekolah petang. Abang terpaksa lambat pergi sekolah. Adik sekolah pagi, abang sekolah petang. Abang terpaksa lambat. Sebab apa? Adik balik lambat nak pakai kasut yang sama untuk pergi ke sekolah. Cerita kemiskinan. Duk gilir kasut tu lah sampai kasut tu koyak. Hari-hari. Filem Iran buat cerita tu. Sangat baik. Sangat baik cerita tersebut. Memberi pengajaran kepada kita cukup-cukup besar tentang nikmat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan filem yang diakui oleh orang panggil oleh beberapa orang ulama, satu filem Umar series dia panggil, cerita Umar bin Khattab. Dia dilakonkan bagaimana Umar memerintah. Semasa zaman dia merintah 10 tahun. Umar ni lama. Oleh kerana lama dia memerintah, itulah yang menyebabkan negara-negara di sekitar tanah Arab itu dapat ditawan oleh dia. Dan usaha-usaha penawanan, macam mana politik Umar, macam mana ketegasan Umar. Cerita Umar series, silap saya ada dalam YouTube pun ada. Cerita tu bolehlah kita tengok. Tapi dalam cerita tu adalah muzik sikit-sikit. Nak sebutnya bab muzik dah. Kita nak buat macam mana tak payah lari dah. Cerita tersebut. Maknanya muzik ni ada benda yang kita kata haram untuk kita dengar-dengar terus ni, tak boleh. Sebagaimana muzik yang boleh mengkhayalkan. Dengar muzik dia khayal, duk teringat gemuk janda mana tak tahu. Duk teringat dia khayal, tak boleh. Tapi sekadar lagu begitu saja, sekali lalu je, tidaklah mengapa dan tidaklah menjadi haram. Baik. Kemudian akan terdapat golongan tinggal di puncak bukit sambil didatangi para pembantu memenuhi keperluannya seharian. Baik. Kalau kita tengok di sini Nabi sebut begini ni, golongan tinggal di puncak bukit ni kita boleh takrif sebagai golongan kaya dan bangsawan. Sampai ke hari ni pun orang kaya, orang yang ada duit memang dia nak duduk atas bukit. Kalau boleh tak boleh bercampur dengan orang bawah ni. Bila dia bangun pagi tengok kawasan, tengok cantik, atas bukit kan cantik, sehinggalah orang-orang yang miskin nak pergi jumpa dengan dia untuk minta sumbangan dan sebagainya. Tapi dia kedekut, dia tak mau bantu, dan dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggoncangkan bukit tersebut sehingga hancur, serta sebahagian mereka diupah menjadi kera dan babi khinzir sampai hari kiamat. Cuma jadi kera dengan khinzir ni ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Ada kata memang jadi kera sungguh, khinzir sungguh. Ada yang katakan jadi kera, jadi khinzir adalah isyarat kepada perangai. Kera ni tamak, khinzir ni dia tak kira, dia langgar semua. Tanah orang ke tanah dia ke hak siapa pun dia langgar semua. Mana hidup dia ni tidak ada panduan, tidak ada halal dan haram hidup dia.
Itu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma di dalam bab hadis ini, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kera dan khinzir ini pernah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada dia innama ju'ila sabt. Allah taala jadikan hari Sabtu sebagai hari dia beribadah. Tetapi sebalik daripada itu, dia cuba untuk memperdayakan Allah Ta'ala dengan dia buat khianat. Hari Sabtu Allah Ta'ala uji dengan ikan yang banyak. Ikan banyak. Jadi dia gali parit siap-siap. Hari Sabtu, bila ikan tu masuk, dia pergi letaklah apa orang panggil pukak di situ. Dia ambil ikan tu hari Ahad. Bila orang larang dia buat begitu, dia kata kami tak tangkap ikan hari Sabtu, kami letak pukak je, kami pergi tangkap hari Ahad. Tu Yahudi dia punya pusing, pandai, dia pusing sungguh. Kami tak buat begitu, kami buat begini. Sehingga ada di kalangan mereka, Allah Ta'ala ubah mereka menjadi kunu qiradatan khasi'in, jadi kera. Jadi ke Abu Bakar Siddiq bila sampai di pintu Khaybar, nama Nabi SAW, Abu Bakar sampai di pintu Khaybar, Abu Bakar sebut dengan perkataan, ya akhu Banil Qiradah, hei puak-puak kera. Itu perkataan Abu Bakar menyumpah orang tu maknanya lah. Oleh kerana jahat dia tu, sesuai dipanggil sebagai akhu Banil Qiradah, puak-puak kera. Sampai ke sekarang ni perangai dia teruk macam kera, macam khinzir. Tidak ada orang nak berkawan dengan Yahudi ni kecuali orang tu perangai macam Yahudi juga. Ada orang nak berkawan dengan dia, melanggar perjanjian dan sebagainya. Cuma sekarang ni negara Timur Tengah dilobi dengan proses normalisasi di antara Arab dengan Yahudi yang sedang berlaku. Negara yang menerimanya di antaranya negara Imarat, Emirates, terima Yahudi, dan beberapa negara yang lain, bahawa kita boleh hidup bersama, kata Yahudi. Sebab zaman Nabi pun Yahudi hidup bersama dengan Nabi. Khatib-khatib di atas mimbar disuruh baca berkenaan dengan kita kena duduk bersama-sama, kita kena kesatuan ummah kena ada dengan Yahudi. Itu projek untuk mengiktiraf negara Israel sebenarnya. Kerana zaman pemimpin Arab yang hebat, gagah, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, zaman dia hidup, dia memang bantai lawan sungguh Yahudi. Muammar Gaddafi, ucapan dia di PBB, dia lempar ketah ucapan depan pemimpin Yahudi. Wakil daripada Jordan menghalau keluar perwakilan daripada negara Israel dan menganggap kamu merupakan umat yang menjadi pembunuh kepada nabi-nabi. Daripada datuk kamu sampai ke sekarang, tangan kamu penuh dengan aliran darah anak-anak umat Islam di Palestin. Anak-anak itu anak-anak kami. Kamu keluar daripada persidangan ini. Halau keluar. Siapa tu? Speaker negara Jordan masa tu. Persidangan speaker-speaker yang dipertua Dewan Rakyat seluruh dunia ni ada negara Israel diperhinakan oleh negara Arab. Bila zaman lah ni, oleh kerana zaman lah ni akhir zaman, orang duk pakai ikut Yahudi habis. Apa yang pakai ikut Yahudi?
bahkan mengakui Yahudi ini sebagai salah satu daripada negara, sedangkan dia merupakan negara yang haram dan tidak ada negara pun dapat menerima dia kerana dia bangsa yang cukup-cukup jahat. Jadi ada ulama hadis kata diubah menjadi kera babi ni adalah sifat-sifat Yahudi. Baik, duduk di atas puncak bukit. Kerana itulah Islam ni dia meletakkan orang kaya dengan orang miskin nak suruh rasa sama-sama, bukan rasa berlainan. Islam tidak sama sekali mengiktiraf kasta di kalangan umat Islam. Tidak ada kasta kita semua ni. Kita ni sama. Diwajibkan kepada kita haji bila kita berwukuf di Arafah, semua sama. Pakaian kita sama, duduk tempat yang sama, menyebut perkataan yang sama. Kita pergi ke Mekah menyebut perkataan yang sama, labbaik Allahumma labbaik, supaya ada rasa kecintaan di antara orang kaya dengan orang miskin. Disuruh orang yang kaya mengeluarkan zakat supaya dapat membantu golongan yang miskin. Itu semua perkara-perkara yang disyariatkan oleh Islam supaya kita hidup dalam keadaan aman dan kita hidup dalam keadaan yang baik. Isyak dah? 30 saat? Kira habis tu. Nah, kita berhenti setakat ni insya-Allah. Oleh kerana kita taat pada ulul amri, kita berhentilah. Dia suruh berhenti setakat. Dan insya-Allah minggu sekali lagi ni kita akan sebut berkenaan dengan hadis yang ke-9. Sebelum akhir tu, saya nak sebut pada tuan-tuan bahawa Mahat Tahfiz saya ni sekarang ni tutup, bukan tutup apa, tak tutup. Budak-budak dah tengah exam, tapi pelajar-pelajar tidak ada di sinilah. Pelajar-pelajar berada di rumah masing-masing, cuma kita buat kelas online pada mereka. Jadi kelas online semua sekali. Oleh kerana sekolah tak boleh buka lagi, dah banyak pelajar-pelajar daripada luar, daripada Perlis ini. Jadi untuk tahun depan kita akan berpindah ke kampung tuan-tuan ini. Di bangunan, ada seorang hamba Allah yang wakafkan di belakang ni, masjid ni, bangunan 4 tingkat. Dan sekarang ni kita tengah selenggara. Kita dah sodok habis dah, kita buat cat semua sekali, semua banyaklah perkara yang kita buat. Dan sayanya dulu, saya sumbangan dulu, saya minta untuk buat bangunan baru di Kampung Kesik. Tapi oleh kerana bangunan baru ni memerlukan kos yang banyak, lebih baik kita selenggara yang telah ada. Selenggara yang telah ada. Jadi kita pindah mari sini, duit-duit yang nak buat bangunan tu semua kita letak sini semua sekali. Tuan-tuan boleh kita tengoklah apa yang telah pun kita buat setakat yang kita mampu tu. Dan bangunan yang ada di Kampung Kesik Matayak tu kita akan buat sebagai pusat talaki untuk orang tua. Mana lepas pada Covid nanti, lepas boleh mengajar, buka semua dah, orang tua di situ akan ada 4 kelas dalam masa seminggu. Bukan duduk situ tak larat nak pelihara kita. Orang tua lagi banyak perangai. Jadi mari mengaji je, bawa kitab, mari mengaji. Masa mana tu kita akan buka jadual. Dan ada sedikit orang panggil bayaran lah sebagai nak beri kepada para asatizah yang mengajar di situlah. Di antara ustaz-ustaz yang ada sanggup untuk mengajar tu saya, Ustaz Lutfi, Ustaz Zuhdi dan beberapa orang lagi. Jadi insya-Allah lah di sini kita akan buka pada tahun depan. Jadi tahun depan ni mari budak-budak bulan 1 semua pakat duduk sini belakang. Di kampung tuan-tuan ni lah. Sebab nak mari semayang Jumaat pun dekat aje. Cuma semayang waktu kita tak lagi marilah semayang di surau tu kerana dia ada aktiviti dia masing-masing. Siapa-siapa nak derma ke bagi wakaf ke apa ke bolehlah insya-Allah. Berhubung dengan Tok Imam sendiri. Wakil saya di sini, Tok Imam kita ni boleh berhubung. Nak beri berapa banyak untuk anak-anak kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan diberkati Allah. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan nak masukkan anak tuan-tuan di sekolah saya untuk tahun depan, pastikan anak tersebut umur lebih daripada 13 sampailah pada 13-14 tahun dan lancar betul-betul baca Quran, lancar baca Quran dan boleh tulis jawi dengan baik, dan kafa mesti lulus. Ujian kafa tu mesti lulus. Syarat kita ambil ketat sikit sebab tahun 1 tu lebih kurang 2, 3, 4 benda dia kena hafal. Dia kena hafal Quran. Hafal Quran setahun tak banyak, hafal Quran setahun dalam 5 juzuk, 6 juzuk sebab dia duduk 5 tahun.
Tapi dia kena hafalnya matan tajwid, kitab tajwid, dia kena hafal kitab akidah, dia kena hafal hadis, 40 hadis tu. Itu 3 benda yang kena. Jadi banyak kena hafal. Kalau budak tak reti baca Quran, payah untuk dapat. Tu yang saya boleh bagi tahu. Ya, anak ke cucu ke siapa kena masuk insya-Allah. Dan sekolah kita ni daftar di bawah JAIB, dah ada SPM pada tahun akhir, dah boleh menyambung ke mana-mana insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi